Baik, jadi perkara ni ada kaitan sikit dengan soalan yang biasa orang tanya tentang orang kita ni, dia ada yang dapat hidayah lambat sikit kan, dia masuk Islam lama dah, sebab lahir dah Islam kan, tengah-tengah demam kuning tu Islam dah kan. So jadi bukan pilihan, lahir dah Islam, maka dia pun tak rasalah dia mengamalkan Islam. Lalu pada awal-awal balik semua tak solat kan, zaman-zaman 70-an dulu waktu jadi pemuda, zaman-zaman tu tuan-tuan faham lah kan, zaman-zaman rugged lah, zaman-zaman orang pakai tudung pun susah nak jumpa kan. Saya ingat dulu ustazahnya pun pakai pada waktu tu tudung macam mana tak tahu, ikat situ je kan. Itu dah kira, itu orang kata apa, dakwah orang kata orang dakwah ni pakai dakwah kan. Itu dah kira hebat dah tu. So jadi masa tu tak solat ramai. Lepas tu dah umur tahun 90-an dah datanglah lagi banyak apa kesedaran Islam, baru nak solat. Habis yang lepas solat tu nak buat apa? Qada ke perlu qada? Dalam bab ni ada khilaf di kalangan ulama. Yang pertama gini, bagi solat-solat lampau yang ditinggalkan, dia ada dua kategori, tiga kategori. Yang pertama, yang tertinggal kerana lupa atau tidur, atau kejahilan, maka ini semua adalah ataupun hilang akal ke, semua itu adalah dimaafkan, maka tidak berdosa ke atas orang itu ketika dia lupa, dia hilang akal, tak solat. Tapi dia ingat saja, maka dia wajiblah solat apa-apa yang tertinggal itu. Itu adalah datang daripada hadis Nabi, man nasiya salatan, ya, sesiapa yang terlupa satu solat, ataupun dalam satu hadis yang lain iaitulah fal yusalliha idza dzakaraha. Siapa-siapa yang terlupa mendirikan solat, kemudian dia ingat, maka hendaklah didirikan solat ketika dia ingat. Maknanya tak ada dosa lah, dan dia wajib untuk i'adah ataupun qada. Yang itu adalah betul. Sebab sahabat Nabi ada tanya Nabi, adakah kita yang terlupa ni kita dianggap culas? Maka Nabi kata, amma annahu laisa fi naumi tafriq. Tidak, kamu bangun terlewat subuh. Bangun bukan subuh gajah dah, lebih daripada gajah lagi, dah habis waktu dah. So pada ketika itu, adakah kami ni culas wahai Rasulullah? Nabi kata tak. Bukan tidur itu adalah keculasan, kecuaian. Innama tafrid ala man lam yusalli salah hatta yaji'a waqta salah al-ukhra. Yang dianggap cuai dan culas itu adalah orang yang tidak solat ketika telah masuk waktu, ditangguh-tangguh sengaja, sehinggalah bukan lupa ingat, tapi sibuk nak meeting dulu sehingga masuk waktu lain. Yang itu culas. Nabi jawab. Kemudian faman fa'ala dhalika falyusalliha hina yantabihu laha. Sesiapa yang tak teringat solat dia, mungkin dia sibuk tapi dia bukan tangguh-tangguh, dia sibuk sampai tak teringat. Contoh tengah buat pembedahan, sibuk sangat ni, tak teringat waktu dah berlepas, habis dah zuhur. Dia teringat dia, dah teringat dah masuk asar dah, dia kena solat zuhur tu. Ketika itu, itulah dia hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, yang itu tidak ada dosa. Sebagaimana juga fal yusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik. Nabi kata dalam satu hadis lain, hendaklah dia solat ketika dia ingat, dan tidak ada benda yang lain kecuali dia kena ulang balik. Okey, itu konteks yang pertama, terlupa, tertidur, yang bukan sengaja. Yang kedua punya isu yang masalah, iaitulah sengaja tak solat kerana malas, kerana degil, ya. Yang ini dulu waktu muda ni. Yang ini pendapat di kalangan ulama ada dua. Pendapat majoriti mazhab dan majoriti ulama adalah perlu qada dan berdosa. Dosa tetap ada, qada tetap kena qada.
ya, dia punya dalil adalah menganggap macamlah semua benda yang wajib itu adalah hutang. Kewajipan itu, obligation itu perlu dilaksanakan untuk melepaskan tanggungjawab. Bila kita tak buat, tanggungjawab kita belum terlepas. Lalu kita tak buat on time, tanggungjawab tu masih ada. Maka walaupun dah keluar pada waktu, dia dianggap macam hutang. Jadi fadainullahi ahaqqu an yuqda. Hutang Allah lebih layak untuk diqadakkan. So jadi kena qada, kata majority. Ya, itu dalil yang pertama. Dalil yang keduanya adalah sama juga macam kisah dalam satu hadis riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, dengan sanad yang jaid, iaitulah seorang yang bersetubuh dengan isterinya pada siang hari Ramadan, maka puasa dia batal, ya, dan dia pun kena kafarah. Kafarah pun ada yang puasa juga kan. So kafarah punya puasa tu satu, puasa yang batal tu kena buat juga, kena buat juga, walaupun di luar waktu bulan puasa, di luar waktu bulan puasa. Maka ini menunjukkan, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan Imam An-Nawawi, ini menunjukkan bahawa solat yang telah tinggal itu walaupun dah keluar daripada waktunya, tetap kena buat juga sebagai bentuk kafarah. Okey, itu dalil jumhur yang kedua. Habis kat dua cukup lah, banyak lagi, panjang-panjang sangat kan. Cuma kita nak pergi pendapat yang kedua pula. Pendapat yang kedua pula mengatakan tak perlu qada. Kalau qada pun tak sah, kerana dalilnya yang pertama, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Solat itu dibuat pada waktu-waktunya yang telah diwajibkan. Maka dah keluar pada waktu, sengaja tunggal. Kalau tak sengaja tak apa, yang tadi ni yang sengaja, maka dah luputlah keharusan dia. Kalau dia buat pun tak sah, maka apa yang dia patut buat? Dia patut bertaubat sehabis-habis taubat, dan dia patut memperbanyakkan solat sunat dan sedekah untuk menutup kesalahan-kesalahannya yang lalu. Itu pendapat yang kedua kan? Pendapat siapa ni? Ini adalah pendapat sebahagian ulama peringkat tinggi mazhab Syafi'i, ya, Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama Saudi sebahagiannya seumpama Ibnu Utsaimin dan lain-lain. Sebab mereka kata qada tak ada arti pada ketika itu, kamu kena taubat. Pendapat yang ketiga lagi ganas tuan. Dalam bab ni, siapa-siapa yang tak solat sengaja, nak bukan fikir nak qada ke tak qada, nak fikir masuk Islam balik. Ini pendapat Imam Ahmad dan sebahagian di kalangan sahabat Nabi, sebab mereka pegang kepada hadis Nabi, man taraka salah muta'ammidan faqad kafara jihara. Sesiapa yang sengaja meninggalkan solat dengan sengaja, maka dia telah kafir dengan nyata. Maka tak ada cerita dah qada tak qada dah ni kita kau kafir dah. Tu dia. So kau kena fikir nak masuk Islam balik. Bila masuk Islam balik, dianggap al-Islam yajubu ma qablahu. Islam seseorang memotong kesalahan lama, dikira taubat. So dia kena taubat, dia tak perlu qada. Jadi kesimpulan pendapat ketiga pun tak perlu taubat. Tak perlu taubat, tak perlu qada. Tak perlu qada. Dia kena taubat habis-habis sebab dia kena masuk Islam balik dengan mengucap 2 kalimah syahadah, kemudian dia kena taubat baru, dan solat lepas tak payah. Ya, maknanya sekarang ni ada 3 pendapat. 2 pendapat yang bawah ni hampir sama, kecuali dia punya bawah yang bertiga tu paling keras sekali, kafir terus. Ya, pendapat jumhur kena qada selagi mana tidak sampai menghilangkan waktu untuk buat pekerjaan asasi. Ada waktu je qada, walaupun bukan waktu zuhur. Bukan waktu zuhur, nak qada zuhur dah ada 80 waktu yang tinggal. Jadi lepas habis zuhur, solat lagi, sampai nak asar, pancit kan. Buatlah sekadar yang mampu. Jadi bila ada khilaf ni namanya khilaf yang mana ni? Khilaf muktabar. Ini khilaf muktabar. Bila khilaf muktabar yang dianggap paling selamat yang mana agaknya?
qada kan. Jadi qada tu bukanlah erti tak perlu taubat, tak, taubat pun mesti taubat, taubat kemudian qada. Walaupun kata tapi ustaz saya tak tahulah berapa rakaat tinggal, tak ingat, tak ada kalkulator nak kira kan, tak ingat berapa dah jumlah. Maka disebut oleh para alim ulama, antaranya majlis fatwa Jordan, kiralah sekadar iman kamu, istafti qalbak. Lepas tu qada lah berapa waktu yang mampu, sekadar yang mampu. Tapi kalau dia kata, tapi doktor, saya dulu masa saya tak solat dulu saya bermusafir. Jadi adakah bila qada saya dapat musafir juga? Saya nak qada dengan qasar kali. Sebab saya ingat dulu ada dia kata contoh gitu kan. Disebut ulama mazhab Syafi'i ada beza pendapat dalam bab tu. Kalau dia tinggalkan solat ketika dia musafir, qada dia kena dalam dapat musafir juga atau tidak? Dia tengok pada ketika ini. Kalau ketika ini dia tak musafir, dia tak boleh dapat dalam musafir. Kalau dia musafir juga waktu tu, dia qada waktu musafir, dia dapat musafir punya qada dulu dia dapat juga. Tapi kalau dia macam ni pula, dia tinggal solat banyaklah waktu tak musafir, tapi sekarang ni dia sedang bermusafir. Dia kata aku nak qada solat lah, tapi aku tengah musafir, boleh tak aku qasar je? Boleh tak? Majoriti ulama kata tak boleh. Tak boleh. Kalau kamu tinggalkan waktu penuh, kamu tengah musafir pun kamu qada kena penuh. Tapi kalau tinggalkan waktu musafir tu, tinggalkan solat waktu tu musafir, sekarang ni tak musafir, yang itu kena penuh lah. Tapi kalau kamu sedang bermusafir, kamu boleh qada musafir yang tertinggal. Boleh faham tak ni? Okey. Jadi itulah dia bab qada tadi. Jadi ulama ada beza pendapat, saya dah sebutkan tadi. Sedang tertib pula. Kalau nak qada solat-solat lama ni kena ikut tertib tak? Jadi ni waktu zuhur ni takkan nak solat asar kan? Jadi sebahagian besar mazhab Syafi'i mengatakan dalam bab solat, dan itu juga dipegang oleh Tawus, Hasan Al-Basri dan lain-lain, qada solat-solat yang tertinggal dulu tak ditertib dah, buat je, lanyak je, waktu apa pun buat je, catat lah. Tak ada maknanya ikut tertib, ini subuh kena buat dulu ni, tak ada, nak buat zuhur dulu, habiskan zuhur dulu pun tak apa. Jadi gitu. Walaupun tetapi mazhab Maliki berkata kalau yang tertinggal tu solat satu hari saja, kena ikut tertib. Tapi kalau lebih daripada satu hari, tak payah ikut tertib lah, ikut je lah mana-mana yang mampu. Tapi kalau satu hari je tinggal, lima waktu je, itu nak qada dia pada besok tu kena ikut tertib dia, solat subuh dulu, zuhur, asar, maghrib, isyak, tu tak boleh nak isyak dulu. Baik, habis bab qada solat.